Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Unit 1, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, PEERS. 1.0, Kesihatan Diri dan Reproduktif. Dalam unit ini, kita akan menghurai maksud identiti seksual, iaitu setiap orang dilahirkan sama ada sebagai lelaki ataupun perempuan, menguraikan maksud orientasi seksual iaitu keinginan seksual terhadap berlainan jantina atau sesama jantina atau kedua-duanya sekali. Menjana idea cara untuk menangani kecelaruan identiti seksual dan orientasi seksual yang bertentangan dengan agama serta budaya dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya, menyatakan maksud kehormatan diri, kepentingan menjaga kehormatan diri dengan mengamalkan kebersihan, keselamatan dan kesihatan, dan menilai kesan terhadap diri, keluarga, masyarakat sekiranya tidak menjaga kehormatan diri. Isi kandungan. Pertama, identiti dan orientasi seksual. Kedua, apa itu orientasi seksual? Ketiga, perbezaan homoseksual, heteroseksual dan biseksual. Keempat, kecelaruan identiti seksual. Kelima, kehormatan diri. Identiti dan orientasi seksual. Identiti seksual melibatkan aspek psikologi dan ciri-ciri tingkah laku berkaitan dengan seseorang individu sama ada lelaki atau perempuan. Identiti seksual biasanya merujuk kepada penerimaan tingkah laku, sikap dan personaliti yang diwarisi yang boleh membezakan lelaki yang bersifat sasa dan perempuan yang berciri lemah lembut. Orientasi seksual pula merupakan kecenderungan identiti personal terhadap seksual tertentu yang akan mencerminkan diri individu sama ada terarah kepada heteroseksual, homoseksual atau biseksual. Setiap individu yang mempunyai orientasi seksual masing-masing, biasanya setiap individu akan tertarik secara seksual terhadap pasangan berlainan jantina. Seseorang remaja akan menyimpan perasaan terhadap seseorang dan mungkin bertindak mengikut perasaan tersebut. Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan orientasi seksual? Orientasi seksual ialah tarikan seksual atau emosional kepada individu yang berlainan jantina, sesama jantina atau kedua-duanya. Biasanya, individu akan mengalami perasaan tertarik secara seksual kepada pasangan yang berlainan jantina. Apakah perbezaan antara homoseksual, heteroseksual dan biseksual, cikgu? Heteroseksual ialah tarikan seksual terhadap pasangan yang berlainan jantina. Contohnya, lelaki suka perempuan, perempuan tu suka kat lelaki. Biseksual pula ialah tarikan seksual terhadap kedua-dua jantina. Contohnya, lelaki ni dia suka dekat perempuan tu, dalam masa yang sama dia suka juga dengan lelaki. Sama juga macam perempuan. Perempuan tu suka dekat lelaki tu, dalam masa yang sama dia suka dekat kaum sejenis dia, perempuan juga. Manakala homoseksual ni pula, dia merupakan tarikan seksual terhadap jantina yang sama. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Laki ni dia memang dia tak layan perempuan. Yang perempuan ni memang dia tak layan lelaki. Kecelaruan identiti seksual. Forum di bawah membincangkan kecelaruan identiti seksual. Mari kita teliti forum berikut. Bolehkah Dr. Azman jelaskan langkah-langkah untuk menangani kecelaruan identiti dan orientasi seksual dalam kalangan remaja masa kini? Terdapat beberapa cara bagi remaja menangani masalah ini, iaitu dengan mengelakkan cara hidup yang tidak baik seperti suka berpoya. Selain itu, mereka juga perlu bergaul bersama rakan-rakan ke arah yang positif dan mengelakkan daripada terjebak dengan
rakan-rakan yang tidak berakhlak. Mereka juga boleh mengelakkan daripada menggunakan media sosial untuk perkara-perkara yang negatif. Pada pandangan Profesor Dr. Aziah, apakah pula saranan keluarga dalam isu ini? Keluarga, khususnya ibu bapa, perlu memainkan peranan bagi menangani isu ini. Antaranya memberi nasihat dan bimbingan yang setuju. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka untuk melakukan kebaikan serta mengamalkan budaya hidup yang sihat. Mereka perlu memantau pergaulan anak-anak, cuba mengenali rakan anak-anak serta memisahkan mereka ke persekitaran yang lebih selamat sekiranya anak-anak mereka terlibat dengan gejala ini. Dari sudut agama, apakah yang Ustazah Mariam cadangkan dalam mencegah isu ini daripada berlaku? Anak-anak remaja perlu diberikan pendidikan agama yang mencukupi agar mereka tahu membezakan hukum halal dan haram sesuatu perbuatan yang dilakukan. Sememangnya semua agama sangat mementingkan perbuatan dan tingkah laku yang baik serta memberi panduan tentang cara hidup yang betul. Berdasarkan perbincangan tadi, jelaslah menunjukkan bahawa semua pihak perlu bertanggungjawab dalam usaha menangani isu kecelaruan identiti dan orientasi seksual dalam kalangan remaja. Kehormatan diri. Kehormatan diri seseorang berkait rapat dengan aspek penjagaan serta amalan kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri. Hal ini bertujuan memastikan kehidupan seseorang individu akan lebih selesa dan sempurna. Bagi menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan aspek keselamatan diri ini, satu perbincangan forum dalam kelas telah diadakan. Mari kita cuba menguasai maklumat yang diberikan dalam setiap dialog yang digunakan. Kumpulan refleksia. Terdapat 3 aspek dalam konsep kehormatan diri. Boleh kita bicarakan sekarang? Boleh. Salah satu aspek kehormatan diri ialah keselamatan diri. Oleh itu, kita hendaklah memakai pakaian yang bersih dan sesuai. Tidak menjolok mata bagi mengelakkan diri daripada niat jahat orang terhadap kita. Kita juga perlu mengelakkan diri daripada berkongsi pakaian, tuala, sikat atau peralatan lain agar sentiasa terhindar daripada penyakit. Betul. Selain itu, kebersihan diri dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan selamat dalam keluarga dan masyarakat serta dapat meningkatkan maruah dan kehormatan diri. Kumpulan refleksia membincangkan tentang 3 aspek dalam konsep kehormatan diri. Yang pertama mengenai keselamatan diri, memilih pakaian yang bersih dan sesuai, tidak menjolok mata. Kedua, elak berkongsi pakaian, tuala atau peralatan lain agar sentiasa terhindar daripada penyakit. Ketiga, kebersihan diri dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan selamat dalam keluarga dan masyarakat serta dapat meningkatkan maruah dan kehormatan diri. Kumpulan mawar. Kumpulan kita dikendaki membincangkan kesan jika seseorang individu tidak menjaga kehormatan diri dia. Seseorang yang tidak menjaga kehormatan diri pasti akan merasa masa depan gelap dan menjejaskan pelajaran mereka. Mereka turut menanggung malu kerana maruah, imej diri dan nama baik tercemar. Kesan tidak menjaga kehormatan diri bukan sahaja melibatkan diri sendiri, namun keluarga turut mendapat malu kerana maruah mereka tercemar dan terjejas juga. Mereka yang tidak menjaga kehormatan diri akan merasa kurang selesa atau tidak bergaul. Selain itu, mereka akan dipulau oleh masyarakat setempat atau sukar meminta bantuan. Mereka juga akan dipandang serong dan dianggap negatif. Kumpulan mawar membincangkan tentang kesan tidak menjaga kehormatan diri. Pertama, akan berasa masa depan gelap. Kedua,
menjejaskan pelajaran. Ketiga, menanggung malu kerana maruah, imej diri dan nama baik tercemar. Keempat, keluarga menanggung malu. Kelima, merasa kurang selesa atau tidak bergaul. Keenam, akan dipulaukan oleh masyarakat. Ketujuh, dipandang serong dan dianggap negatif. Kumpulan anggrek. Kumpulan kita perlu berbincang tentang kepentingan menjaga kehormatan diri. Apakah kepentingan-kepentingan yang boleh kita bincangkan di sini? Kita perlu menjaga kehormatan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan amalan atau gejala negatif. Betul. Selain tu, apabila kita menjaga kehormatan diri, pastilah diri kita akan disanjung dan dihormati. Akhirnya, mereka yang menjaga kehormatan diri pasti mampu mencapai kejayaan yang cemerlang dan berterusan. Kumpulan anggrek membincangkan tentang kepentingan menjaga kehormatan diri. Pertama, agar tidak mudah terpengaruh dengan amalan atau gejala negatif. Kedua, akan disanjung dan dihormati. Ketiga, mencapai kejayaan yang cemerlang dan berterusan. Apa ni? Kecil-kecil dah pandai. Beralibiu. Aku hantar sekolah bukan suruh cari perempuan. Cari ilmu. Tu bukan perempuan, ayah. Tu kawan laki lah.